A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sekejap lagi dalam pukul 11 kita akan sambung bacaan kitab kita, kitab Aqidah At-Tahawiyah bagi Abi Ja'far At-Tahawi, bermula pada muka surat 56, iaitu berkait dengan fasal semua perkara berlaku dengan kehendak, ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah bagi mereka yang masih lagi belum mendapatkan kitab, boleh mendapatkan kitab pada nombor yang tertera pada skrin Facebook ini, Facebook Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group ERG, dan kita boleh sama-sama menyemak kitab ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhati wa dharfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. Wa kulli shay'in huwa fi ilmika kainun wa qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kulli. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqulu wa yarhamu ma aqulu wa yantafi'u ma aqulu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi perbicaraan kita pada muka surat 56, fasal semua perkara berlaku dengan kehendak, ilmu dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipanggil 3 serangkai ni. Di dalam sifat 20, ilmu dan juga kehendak dan juga kuasa itu, ini satu gabungan sahaja. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata, wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa ghalabat masyiatuhu al-masyiati kullaha wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha. Yaf'alu ma yasha'u wa huwa ghairu zalimin abada. Itu abada, bukan abda, abada. Taqaddasa an kulli su'in wa haynin wa tanazzaha an kulli aibin wa shaynin. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-23. Maksudnya, setiap sesuatu berlaku sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, qada'nya dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya melampaui semua kehendak yang lain dan ketentuannya melampaui seluruh upaya.
dia berbuat apa yang dia kehendaki dan dia tidak pernah tidak adil. Dia ditinggikan di dalam kesuciannya di atas semua kejahatan dan kerosakan, dan dia sempurna dari berbagai kesalahan atau kecelaan. Ini firman Allah Ta'ala, maksudnya dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan mereka lah yang akan ditanyai nanti. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-23. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala. Dan setiap sesuatu itu berlaku mengikut bagi kehendak masyiatillah, maknanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada sesuatu pun yang berlaku luar daripada kehendak Allah Ta'ala, yang tidak ada di dalam tadbir Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Melainkan semuanya itu berlaku di dalam tadbir Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perbuatan tersebut perbuatan yang kita sengajakan ataupun perbuatan yang kita tidak sengaja. Berkait dengan perbuatan yang kita sengaja ni, di situ ulama kata di dalam i'tiqad masih lagi kita sandar, kita kena berpegang walaupun perbuatan kita yang keluar daripada apa-apa perbuatan yang keluar daripada perbuatan kita itu dalam i'tiqadnya kita kena i'tiqadkan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Akan tetapi diberi kelonggaran. Kerana kita buat itu ada bagi kita usaha dan juga ikhtiar. Jadi boleh kita nisbahkan perbuatan kita yang secara sedar itu, kita nisbahkan kepada kita. Boleh. Dengan sebab ada usaha dan juga ikhtiar itu. Susah payah kita tu. Tapi berbeza dengan perbuatan yang kita tidak sengaja tu. Kalau perbuatan yang kita tidak sengaja, itu semata-mata kita nisbahkan perbuatan tu kepada perbuatan Allah semata-mata. Itu beza antara perbuatan yang sengaja dengan perbuatan yang tidak sengaja. Walaupun kedua-duanya masyiatillah, wa kullu syai'in yajri bi masyiatillah. Setiap sesuatu itu, sama ada baik ke buruk ke, sama ada sengaja ke tidak sengaja ke, dari segi jenis perbuatan tersebut semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan ilmunya, wa ilmihi, dan ilmunya mengikut bagi pengetahuan Tuhan, wa qadaihi, dan ketentuan Tuhan sejak azali lagi, wa qadarihi, dan qadar dia, pelaksanaan dia pun mengikut apa yang Allah Ta'ala tentukan sejak azali. Begitulah yang berlaku pada kita. Cuma masih boleh kita nisbahkan perbuatan yang berkait dengan usaha ikhtiar kita boleh nisbahkan kepada kita. Tidak salah yang tu, sebab ada usaha ikhtiar itu. Dan dengan sebab beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun, itu salah satu daripada sebab mengapa usaha dan ikhtiar tu kita nisbahkan kepada kita. Itu untuk bercakap secara luar saja, tapi di dalam hati semuanya itu daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Tidak sunyi daripada ilmu Allah Taala. Perbuatan tersebut tidak sunyi daripada qada dia dan qadar dia. Dengan sebab kita sandarkan perbuatan yang zahir tu, yang kita buat secara sedar, usaha ikhtiar kita tu kepada kita, dan Allah Ta'ala sandarkan juga kepada kita untuk nak zahirkan bagi taat ataupun maksiat. Itu sebenarnya tepat. Seorang itu atas perbuatan dia tu dapat dosa dan dapat pahala. Apabila sandar pada perbuatan hamba tadi, adalah dia hukum.
adalah dia hukum. Jadi apa-apa yang kita buat dan usaha ikhtiar kita, perkara yang menyalahi syarak, kena kita hukum berdosa. Kalau perkara itu betul dengan syarak, dan syarak redha benda itu, dapat bagi kita pahala. Itu guna bagi kita sandarkan perbuatan kita itu yang zahir ataupun yang ada bagi kita usaha dan ikhtiar pada kita tu, tujuan satu hukum syarak, yang kedua untuk kita hidup sama-sama kita tu. Hidup sama-sama kita. Orang kata, siapa yang buat rumah kamu? Misalnya orang tanya, kita jangan sekali-kali kita kata ni Allah Ta'ala buat. Betul, walaupun Allah Ta'ala buat, tapi itu adalah berkait dengan apa yang ada dalam hati, dalam i'tiqad. Jadi kita bercakap sama kita dengan apa yang zahir atas kita lah. Apa yang zahir atas kita. Kita kata tukang abu ke, tukang ali ke, ataupun siapa-siapa yang buat, kita zahirkan pada perbuatan mereka. Sebab usaha dan ikhtiar tu nisbah bagi kita. Itu asal bagi perbincangan berkait dengan usaha dan ikhtiar hamba. Ghalabat masyiatuhu al-masyiati kullaha. Maknanya menang kehendak Allah Ta'ala atas kehendak-kehendak yang lain, semuanya. Maknanya apa yang Allah Ta'ala kehendak, itulah yang berlaku. mengatasi kehendak Allah Ta'ala akan kehendak-kehendak yang lain daripada makhluk ini. Makhluk nak, Allah Ta'ala pun nak. Tapi yang akan dapatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ghalabat tu maknanya mengatasi. Alhamdulillah, menang. Wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha. Dan mengatasi qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala itu, al-hiyal, hilah, segala hilah-hilah. Semuanya. Walaupun manusia ini dia buat hilah atas nak melakukan apa-apa saja. Hilah tu makna cubaan, berdasarkan kepada kebijaksanaan, dia panggil hilah. Cuba nak lakukan ini. Tapi Allah Ta'ala pun ada perancangan dia. Dan Allah Ta'ala itu Maha Adil, Maha Hakim. Jadi semua helah-helah tadi semuanya diatasi oleh qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana helah sekalipun tak dapat nak mengatasi bagi qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala tentukan dah sejak azali lagi. Yaf'alu ma yasha'u wa huwa ghairu zalimin abada. Yaf'alu ma yasha', melakukan ia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ma yasha'u apa yang ia kehendaki, wa huwa ghairu zalimin abada, dan ia tidak sekali-kali menzalimi. Apa yang Allah Ta'ala buat itu tidak zalim. Sama ada baik ke buruk ke, terkena pada kita, dengan sebab kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada istilah bagi tuan itu zalim, tak ada istilah, sebab dia punya belaka. Zalim ini apabila kita guna yang orang punya, kita guna tidak ikut bagi syarak, itu dia panggil zalim lah. Tapi Allah Ta'ala ni sahibus syar'i, dia panggil sahibus syar'i, mana empunya bagi syarak. Jadi tak ada bagi dia zalim. Apa yang Allah Ta'ala tentukan itu adil.
Jadi apa yang kita baca nas sebelum ni, Allah Ta'ala masukkan manusia tu dalam syurga dengan rahmat. Dan mana-mana manusia atau jin yang masuk ke dalam neraka itu dengan sebab adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab mereka itu langgar perintah. Jadi Allah Ta'ala dengan adil dia azab orang tersebut, makhluk tersebut, dengan sebab tak dengan kata orang panggil. Taqaddasa an kulli su'in wa hinin wa tanazzaha an kulli aibin wa shainin. Maha suci Allah Ta'ala daripada setiap kekurangan dan juga keburukan dan kekurangan. Wa tanazzaha, dan maha suci ia juga an kulli aib, dari setiap aib. Benda yang tidak sempurna, perkara yang tidak sempurna, kecelaan. Wa syainin, dan juga kecelaan. Apa-apa yang Allah Ta'ala buat, semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lari daripada rahmat dan keadilan, dan juga kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanyai ia. Amma yaf'alu, apa yang ia perbuat, yang Allah Ta'ala perbuat. Tak ada siapa pun nak nanya. Sebab apa buat ni, sebab apa ni. Sebab dia yang punya segala-galanya. Tapi wahum yus'alun, orang yang bertanya tadi yang akan ditanya akhirat esok, apa yang kamu buat dengan nikmat aku? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat bian. Dia akan ditanya satu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam Quran. Akhirat esok, semua makhluk ini akan diberikan kitab amalan dia. Setiap orang akan membaca kitab amalan dia. Bila mereka itu dapati, makhluk ini semua dapati, la yughadiru saghiratan, tidak tertinggal walaupun sekecil-kecil benda, wala kabiratan, ataupun sebesar-besar benda, illa ahsaha, melainkan semuanya tercatat di dalam buku amalan hamba. Akhirat esok semua akan baca buku amalan. Kita yang akan kena tanya. Allah Ta'ala siapa yang berani nak menyerah Allah Subhanahu Ta'ala, Tuhan. Dia yang atur segala-galanya. Seterusnya lagi, pasal berkait dengan perbahasan tentang doa. Ini doa ni penting. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwati. Maksudnya pada doa-doa orang hidup dan sedekah mereka bermanfaat kepada mereka yang telah meninggal dunia. Ini setengah daripada akidah apa yang telah diterangkan oleh Nabi SAW berkait dengan sedekah-sedekah, bacaan-bacaan yang kita buat, tahlil-tahlil semua, akan sampai kepada al-amwat, bagi orang mati. Fi du'a'il ahya, pada doa-doa kebaikan orang-orang yang masih hidup, yang sayang, yang menunjukkan kesayangan mereka pada orang yang telah meninggal dunia. Wa sadaqatihim, dan sedekah-sedekah mereka. Manfaatun, ada padanya manfaat, lil amwat, bagi orang yang telah meninggal dunia. Ini banyak terdapat pada hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia bagi tahu tentang ibunya telah meninggal dunia. Jadi dia kata, macam mana sedekah, aku nak sedekahkan
kepada arwah mak aku. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana, sampai ke tidak pahala? Nabi kata sampai pahala itu kepada mak dia. Jadi dia pun kata, bersaksilah wahai Rasulullah, bahawasanya hasil daripada kebun aku ini, pada masa itu kebun dia tengah buah lebat, kebun kurma lah mungkin, tamar. Jadi aku bersaksilah ya Rasulullah, segala hasil daripada kebun ini aku akan sedekahkan kepada mak aku. Dia kata begitu kepada Rasulullah SAW. Begitu juga manfaat tentang doa tu. Doa-doa. Kata setengah ulama, bagi mereka yang ada pertalian, macam anak dengan mak ataupun dengan ayah, dia tidak perlu untuk nak niat. Tak perlu untuk nak niat ini pahala ni, sedekah pada ni. Tidak perlu. Kata setengah ulama begitulah. Dia akan sampai direct apa-apa pahala yang datang daripada anaknya, daripada anak dia yang soleh. Direct. Dia jadi macam kita kata pelaburan bagi ibu bapa apabila ada baginya anak soleh. Jadi apa-apa pahala yang dibuat oleh anak soleh itu, sama ada dengan niat ke ataupun dengan tidak niat ke, semuanya akan sampai kepada ibu bapa dia. Berlainan dengan pendapat ulama yang berkait dengan amal yang soleh, amal yang buruk. Kata setengah ulama, hanya amal yang soleh saja yang sampai. Amal yang buruk tak akan sampai kepada mak bapak. Tak akan sampai kepada mak bapak. Tak akan jadi saham bagi mak bapak kalau anak dia buat jahat. Melainkan apabila mak bapak itu dia tidak laksanakan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dengan dia tidak mengajar anak dia tu kepada kebaikan, tak ajar solat. Jadi besar anak dia pun tidak pandai nak solat. Jadi selama mana anak dia tu tidak solat, walaupun dah akil balik sekalipun, masih lagi terkena dosa bagi dia. Kata setengah ulama begitulah. Dia bukan kesalahan tu kesalahan bagi apa yang anak tu buat tak semayang tu, tidak. Dosa yang sampai itu ialah dosa dengan sebab tidak mengajar anak tu farduan, kewajipan. Dosa tak mengajar. Bukan makna dosa tak semayang tu, tidak. Adapun pahala, dia ajar ke dia tidak ajar ke, sama sampai kepada ibu bapa juga. Itu kata setengah ulamanya begitulah. Sebab ada hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila mati seorang anak Adam itu, akan terputus amalan dia melainkan tiga perkara. Amalan tak akan putus. Yang pertama sekalinya sedekah jariah, sedekah jariah. Kemudian wa waladun salihun yad'u lah, dan juga anak yang soleh yang senantiasa berdoa kerahmatan kepada ibu bapa dia. Wa ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang dia ambil manfaat dengan dia apabila dia mengajar. Orang ambil manfaat untuk buat amal. Jadi sama-sama, selama mana ilmu itu dia ajar, selama itulah dia akan mendapat manfaat. Walaupun dia dah mati lama dah sekalipun. Sedekah jariah tu, ini sedekah yang berkekalan pahala dia. Macam kita buat bangunan untuk sekolah, selagi mana bangunan itu digunakan, selagi itulah pahala akan dapat. Kalau kita sedekah Quran, letak atas masjid, selagi mana orang baca Quran itu dapat pahala. Orang tak baca tak dapat lah. Begitu.
Wallahu ta'ala yastajibud da'awati wa yaqdhil hajati. Maksudnya Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala menerima doa manusia dan menunaikan hajat. Wallahu ta'ala, dan Allah Ta'ala lah yastajibud da'awat, yang menerima doa-doa tadi, menerima apa-apa doa kebaikan. Wa yaqdhil hajati, dan dialah yang menunaikan hajat manusia ini. Berdoa itu satu dapat pahala dah. Kita berdoa itu sebenarnya ibadah. Apa yang kita doa tu itu lain pula. Perkara yang kita doa itu lain pula, dan manfaat pula pada orang lain itu satu perkara lain pula. Banyak perkara yang berkait dengan doa ini. Jadi jangan sekali-kali kita kata tidak ada manfaat doa kepada orang hidup pada semati, ya. Jangan. Sebab doa itu kita bukan tuju pada makhluk, tidak, kita tuju pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang menerima bagi permintaan kita, dan dengan sebab musabab bagi doa itu memberi manfaat. Kadang-kadang doa itu dapat merubah takdir daripada apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Misalnya takdir buruk ke, dengan sebab doa itu boleh merubah takdir. Sebab itu kita kena senantiasa berdoa. Wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'un. Wala ghinan anillahi ta'ala tarfata ainin. Wa man istaghna anillahi tarfata ainin faqad kafara wa sara min ahlil haini. Apa maksud dia? Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segala sesuatu, sedang tidak ada sesuatu pun yang memilikinya. Tidak ada yang bebas daripada Allah walau sekerlip mata. Sesiapa yang menganggap dirinya bebas, diri sendiri bebas dari Allah di dalam kerlipan mata, walaupun satu kelip mata sahaja, adalah sesuatu kekufuran dan menjadi orang yang celaka. Wa yamliku kulla syai'in. Allah Ta'ala lah yang memiliki setiap sesuatu. Di bawah tadbir dia belaka, bawah kudrat, iradah dan ilmu Allah Ta'ala belaka. Tidak lagi daripada tiga perkara itu. Wala yamlikuhu syai'un. Sedangkan tidak ada sesuatu pun yang memiliki bagi Allah. Yang nak tadbir Allah tak ada. Sebab Allah Ta'ala yang mentadbir setiap sesuatu. Tak ada seorang pun yang boleh mentadbir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak dimiliki oleh sesuatu. Wala ghinan anillahi ta'ala tarfata ainin. Tidak sesuatu pun yang sunyi, yang kaya, yang tidak perlu, yang tidak berhajat kepada Allah Ta'ala. Walaupun sekelip mata sekalipun, tak ada. Tak ada orang yang lebih kaya. Maknanya kaya ini maknanya tidak berhajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada. Dari segi akidah kita, walaupun sekelip mata dalam masa yang satu saat saja, kita kata nak berlepas diri pada Allah Ta'ala tak boleh. Sebab setiap benda tu dalam tadbir Allah Ta'ala. Setiap perbuatan kita, setiap apa yang berlaku pada makhluk. Katanya ulama' tasawuf, setengah daripada ulama' tasawuf, dia kata masa manusia itu sendiri, masa kita ni ada atas muka bumi, dengan sebab masa kejadian keadaan kita di muka bumi ni, Allah Ta'ala kata masih ada lagi. Jadi masa itu sendiri pun Allah Ta'ala perbaharukan, setiap saat perbaharu. Kalau dikatakan Tuhan tidak tadbir bagi tubuh kita satu masa, satu saat saja, Tuhan tidak baharukan,
Nescaya masa yang Tuhan tidak berbaharu itu, tubuh kita akan hancur. Tubuh kita akan hancur kalau Tuhan tidak berbaharukan. Jadi Allah Ta'ala ni, yang kita kata Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, Tuhan yang mentadbir seluruh alam, mentadbir bagi masa itu sendiri. Masa Tuhan perbaharukan, setiap saat Tuhan baharu. Tubuh kita pun Tuhan perbaharukan setiap saat, baharu. Itu mengikut bagi pendapat ulama begitu. Kata ulama usuluddin, kita ini di dalam ta'alluq qabdah Allah Ta'ala. Ta'alluq qabdah. Kata ulama tasawuf, Tuhan senantiasa memperbaharui. Perbaharui maknanya setiap saat Tuhan baharui kita, baru kita. Katanya ulama usuluddin, kita bukan Tuhan baru, cuma Tuhan kekalkan apa yang kita ada sekarang. Tengok antara pegangan ulama usuluddin dengan ulama tasawuf beza. Bahawasanya orang tasawuf ni, dia tengok diri dia bila-bila masa saja boleh hancur. Orang usuluddin ni, dia tengok diri dia tu dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang dah ada, tapi cuma Allah Ta'ala mengekalkan. Qabdah tu maknanya, ta'alluq qabdah ni maknanya kekal suatu benda itu dengan sebab masih lagi Allah Ta'ala nak mengekalkan dia. Wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ainin, siapa yang mendakwa dirinya bebas. Istighna mana kaya. Anillahi, kaya dia daripada Allah Ta'ala, tak perlu dia pada Allah Ta'ala, tak berhajat pada Allah Ta'ala. Tarfata ainin, walau sekelip mata sekalipun dia dakwa dia tak berhajat pada Allah Ta'ala, faqad kafara, sungguhnya telah jatuh kufur ia. Jatuh kufur. Ini intikad ni. Jangan kita ada dalam hati kita duk rasa kita bebas daripada tadbir Allah Ta'ala, jangan. Wasara min ahlil haini, dan jadilah daripada ahli-ahli yang binasa. Kita tak boleh nak rasa kita ini tak bergantung dengan Allah Ta'ala. Tapi begitulah kita pada kita ini orang yang lalai. Orang yang lalai, tak rasa bahawa kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab lalai itu tidak jatuh kufur. Lalai, mana ada. Kalau orang jenis lalai ni, dia senantiasa ingat bahawa dia bergantung pada Allah Ta'ala, itu orang tak panggil pula orang lalai. Itu senantiasa orang yang duduk di dalam kita kata orang yang ingat, orang yang sedar bahawa dia duduk dalam tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita orang awam ini biasa akidah dalam hati lain, sedar tu lain. Jadi kita orang awam ni biasa hati dia tidak ingat pada Allah Ta'ala. Tapi bukan dengan makna hati dia berpegang bahawasanya dia itu terlepas daripada tadbir Allah Ta'ala. Tidak. Cuma orang panggil orang ini orang lalai saja, orang lalai. Perlu diingat selalu, perlu diketuk hingga akhirnya dia ingat pada Allah Ta'ala. Macam ulama dia buat bandingan macam orang tarik lembu atau batah padi. Kalau kita tarik lembu tu atau batah padi, kalau kita biarkan saja lembu tu, nanti lembu tu dia akan makan padi. Jadi pada masa lembu itu nak halau kepala dia nak makan padi, kita tarik. Jangan bagi makan padi. Kalau tidak nanti orang marahlah makan padi. Jadi apabila dia nak lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tarik. Supaya jangan
Ini hati kita ni. Nak lalai sikit, kita kena tarik. Lalai sikit, kena tarik. Macam kita duduk tu, tuntun lembu atas batas padi. Begitulah keadaan dia. Ini bagi orang salik, begitulah keadaan. Orang berjalan pada jalan Allah Ta'ala. Tapi bagi orang-orang biasa, senantiasa hati mereka itu orang yang lalai. Tapi bukan makna lalai itu menyebabkan mereka jatuh kufur. Tidak. Sebab mereka lalai. Apabila mereka, orang tanya, kamu ni adakah terlepas daripada tadbir Allah Ta'ala? Dia kata, mana boleh. Apabila kita cek, dia akan ingat semula. Orang yang lalai. Orang yang belajar lah dengan syarat dia. Orang awam yang belajar. Cuma kalau tak ingat itu, itu sifat bagi orang lalai. Nak kena senantiasa taubat. Nak kena senantiasa istighfar. Dengan sebab itulah gunanya tasawuf tu. Gunanya tarekat tu sebenarnya di situlah sebenarnya. Untuk supaya ada masa kita nak luangkan masa kita peruntukkan masa kita untuk ingat Allah Ta'ala. Itu guna tarekat. Dia bagi masa pada kita untuk kita paksa diri kita untuk ingat pada Allah Ta'ala. Nafsu kita ini kalau tak ingat pada Allah Ta'ala, dia suka baru. Sebab ingat pada Allah Ta'ala ini, ni tak dapat nak buat ni, tak dapat nak buat ni, tak dapat nak buat ni, tak dapat nak makan banyak, tak dapat nak tengok benda-benda yang kita suka. Jadi orang tasawuf dia latih begitu. Dia latih macam nak tuntun lembu atas batas padi itulah. Nak apa? Sampai masa kena ingat Tuhan. Sampai masa kena ingat Tuhan. Dia paksa diri dia. Dia panggil jalan itu jalan mujahadah dalam ilmu tasawuf. Wallahu ta'ala yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu marah. Ada bagi Allah Ta'ala itu sifat marah. Dan Allah Ta'ala itu ada baginya sifat redha. Tetapi tidak seperti makhluk lain. Kita macam kita ni, kalau kita nak marah, kita marah tidak ada hak. Allah Ta'ala marah. Kalau kita minta ampun, Allah Ta'ala akan ampun. Bahkan Tuhan kata, keampunan aku itu lebih besar daripada kemurkaanku. Rahmat aku itu lebih besar daripada kemurkaanku. Ini Tuhan. Tapi sifat marah itu ada. Tapi tidak macam kita. Kita kalau kita marah, kita melampaui. Setengah daripada Nabi kata, Nabi SAW kata setengah daripada ayatul munafik, orang yang munafik, apabila dia marah, melampaui. Apabila dia marah, dia melampaui. Dia marah-marah sangat. Tidak ada batas pada marah tu. Melampaui. Benda yang sedikit pun marah besar. Kesalahan yang kecil pun marah macam kesalahan yang besar, yang tak boleh. Itu setengah daripada orang alamat bagi munafik. Bab pada para sahabat. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata lagi, ini para sahabat Rasul SAW berkait dengan i'tiqad kita kepada para sahabat macam mana. Wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nabghudhu man yabghudhuhum wa bighairil khairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khairin wa nara hubbahum dinan wa imanan wa ihsanan wa bughdahum kufran wa nifaqan wa tughyanan. Maksudnya kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tetapi tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai, tidak berlebihan dalam mencintai kepada salah satu daripada mereka, dan tidak juga kami meninggalkan salah seorang daripada mereka. Kami membenci orang yang membenci mereka dan berbicara tidak baik tentang mereka, dan kami hanya berkata yang baik tentang mereka. Mencintai mereka, yakni sahabat tadi, adalah suatu agama, keimanan dan ihsan. Sementara membenci mereka adalah kufur, munafik dan melampaui batas. Wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami cintakan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, dan tidak melampaui kami pada mencintai salah seorang daripada mereka. Walaupun satu sahabat sekalipun, tidak kami melampaui mencintai. Sebagaimana yang berlaku pada Syiah, golongan Syiah. Jadi dia mencintai Sayyidina Ali, tapi dan sahabat yang mencintai Sayyidina Ali. Sahabat lain yang tidak, yang lain tu mereka tidak mencintai. Ini dia panggil ifrat, melampaui, hingga melakukan suatu benda yang salah, yang melampaui batas. Dan kami tidak sekali-kali melampaui batas pada mencintai mereka itu sahabat sehingga melakukan maksiat pula. Macam golongan Syiah, dia mencintai Sayyidina Ali sehingga dia mengkufurkan sahabat yang lain. Itu dia panggil mufritin, orang yang melampaui batas. Wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kami tidak berlepas diri daripada salah seorang daripada sahabat. Maknanya tidaklah kami ini hanya memilih sahabat ini dan menolak sahabat yang lain. Tak ada. Selagi mana dia itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta mereka itu sebagaimana syarak suruh mencintai mereka. Tidaklah kita kata ini orang yang sahabat ini jahat, sahabat yang tak boleh. Apa urusan yang mereka buat itu urusan mereka, antara para sahabat, para orang yang lebih-lebih. Kita ini bukan orang yang lebih pun, tidak boleh nak jadi hakim pada urusan mereka, tak boleh. Mengenai perbalahan antara Sayyidina Muawiyah dan juga dengan sahabat lain, pergaduhan ke apa ke antara para sahabat, itu urusan orang yang lebih-lebih. Pergaduhan antara mereka itu pergaduhan orang yang ada ilmu, pergaduhan orang yang di kalangan orang baik, bukan macam pergaduhan macam kita. Jadi kita ini orang yang tak ada iman, tidak sebesar mereka, jadi kita tak boleh nak hukum mereka, tak boleh sekali-kali nak hukum. Bahkan kita hanya pegang dengan apa yang Nabi kata, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku itu seumpama bintang di langit. Ini tadaitum, sekiranya kamu ikut mereka itu, ihtadaitum, kamu akan dapat petunjuk. Jadi perumpamaan sahabat ini Nabi beri seumpama bintang di langit. Bagi orang Arab dulu, bintang itu sangat perlu untuk mereka berjalan pada waktu malam, dan untuk nak dapat petanda-petanda apa-apa yang berlaku musim-musim semua. Jadi padang pasir itu kawasan yang luas, daripada utara, selatan, timur, barat, itu seolah-olah sama saja. Jadi bintang tu menjadi petunjuk yang paling besar bagi mereka yang nak berjalan di padang pasir pada waktu malam.
nak berjalan pada waktu siang tu, kita kata apa, panas. Setengah daripada orang musafir orang Arab dulu, dia berjalan pada waktu malam dalam keadaannya lebih sejuk. Satu lagi, petunjuk bintang itu terang, begini, begian, dia berjalan ke arah ni, ada arah. Macam mana keperluan para musafir Arab dulu pada bintang, begitulah keperluan orang Islam kepada sahabat Rasulullah SAW sebagai petunjuk pada agama mereka. Jadi nak dapat agama itu, kita kena ambil daripada Rasulullah SAW. Kemudian ambil daripada para sahabat. Kemudian ambil daripada para tabi'in. Ambil daripada para tabi'in. Dan ambil daripada mereka yang mengikut bagi tabi'in. Hingga sampai kepada kita, daripada guru-guru kita semuanya tu. Mereka ini ibarat petunjuk. Ibarat sahabat ini ibarat petunjuk, yang mana memberi hidayah pada mereka yang mengikut bagi petunjuk mereka. Ikut sahabat ini sama juga macam mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabghadu man yabghaduhum, dan kami benci kepada mereka yang membenci sahabat. Orang yang menolak sahabat, kita kena benci. Ini setengah daripada akidah. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, dan kami benci juga kepada mereka yang menyebut tentang para sahabat ini dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kami benci. Macam golongan Syiah dan golongan Khawarij. Wala nazkuruhum illa bi khairin, dan kami tidak menyebut tentang para sahabat ini melainkan apa yang baik daripada mereka. Apa yang terang terdapat dalam kitab sirah ke, tentang pergaduhan ke apa-apa, itu hak kita serahkan kepada mereka sendiri. Orang yang lebih kita tak boleh nak jadi hakim. Sebab kita dengan mereka ini, mereka itu sahabat Rasulullah SAW. Kita ni bukan sahabat pun. Jauh daripada makam sahabat, jauh. Jadi kita tak boleh nak menghakimi apa-apa daripada orang yang lebih, dengan sebab kita ni tidak lebih. Wa narahubbahum dinan, dan kami melihat akan bahawasanya kasih pada sahabat itu dinan, setengah daripada perkara agama. Perkara agama. Wa imanan, dan termasuk di dalam perkara keimanan, cinta pada sahabat ini. Wa ihsanan, setengah daripada perkara kelebihan. Ihsanan ini perkara yang lebih daripada kebaikan, lebih baik lagi. Wa bughdhuhum kufran, dan membenci mereka itu termasuk dalam perkara kufur. Wa nifaqan, dan setengah daripada sifat nifaq. Wa tughyanan, dan setengah daripada perkara yang melampaui batas. Nanti kita akan sambung semula pada muka surat 59 berkait dengan fasa khalifah. Kita baca dulu. Assalamualaikum. Bagi matan, jika ahli neraka, Allah akan memudahkan amalan ahli neraka bila orang melakukan dosa, ia sandaran Allah yang tetapkan aku jadi macam ini. Jadi soalan dia macam mana kita nak betulkan iktikad dalam hati supaya tidak tergelincir kepada fahaman Jabariyah, di mana hidup ini terpasang ikut juga. Jadi yang soalan berkait dengan macam mana orang yang apabila Allah Ta'ala yang kita baca baru ni tentang
kullun muyassarun lima kullun muyassarun lima khuliqalah. Ada satu sahabat Nabi SAW, dia tanya, Ya Rasulullah, ana'rifu ahlal jannah, ana'rifu ahlal jannah, adakah kita boleh kenal ahli syurga? Kalau mafhum mukhalafah dia, adakah kita boleh kenal juga ahli secara direct lah, adakah kita boleh kenal juga ahli neraka? Sebab kalau di akhirat esok, syurga neraka, ada syurga, ada neraka, dua tempat tu saja, tak ada tengah-tengah. Rasulullah kata na'am, boleh. Kita boleh kenal macam mana ahli syurga dan ahli neraka. Jadi sahabat tanya, fabima ya'malul amilun, macam mana kita nak kenal amalan ni, amalan ahli syurga, amalan ni amalan ahli neraka ni? Jadi kata Rasulullah SAW, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap mereka itu akan dipermudahkan bagi apa yang Tuhan buat bagi dia. Bagi ahli syurga, Tuhan mudahkan dia dengan perbuatan ahli syurga. Bagi ahli neraka, Allah Ta'ala permudahkan untuk dia buat perbuatan ahli neraka. Itu. Jadi berbeza dengan ahli Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah, dia kata tidak ada daya upaya bagi dia, melainkan semua Allah Ta'ala buat semua. Semua Allah Ta'ala buat belaka. Jadi bukan atas muyassarun lima khuliqalahu lah. Kalau muyassarun lima khuliqalahu, maknanya orang ni buat dengan kehendak mereka, mengikut bagi apa yang mereka nak buat, usaha ikhtiar mereka. Jadi kalau mengikut hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala mudahkan seorang ahli syurga untuk dia usaha ikhtiar atas apa yang memasukkan mereka dalam syurga. Begitu juga ahli neraka, Allah Ta'ala mudahkan mereka usaha ikhtiar juga. Bukan makna Allah Ta'ala tadbir mereka semata-mata mereka tak ada daya upaya, seolah-olah jadi macam robot, seolah-olah macam jadi kapas duduk di udara, terbang arah mana angin nak, tak ada bagi dia ketentuan sendiri, iradah sendiri, tak ada. Jadi itu salah. Kalau orang intikad macam intikad Qadariyah, Jabariyah, itu salah. Sebab Allah Ta'ala bagi kepada kita tulang empat kerat, dan ada daya upaya, dan ada bagi kita syarak, dan mengikut bagi hadis Nabi pun, Allah Ta'ala pemudahkan bagi kita. Pemudahkan bagi kita ni maknanya atas usaha kita. Apa yang kita buat tu, Tuhan beri hidayah kepada kita, sama ada nak buat baik ke atau buat buruk. Dua-dua itu. Atas usaha kita tu. Atas usaha kita. Dengan syarak, ada hadadah. Jadi usaha kita nak buat, adakah betul dengan syarak ataupun tidak betul dengan syarak. Itu dia akan jadi bahagi dua. Orang yang ikut bagi syarak akan pergi ke arah syurga. Orang yang lawan bagi syarak akan pergi kepada neraka. Pasal doa, bolehkah kita doa pembalasan ke atas seorang yang sentiasa melakukan zalim pada kita? Sebagai contoh, orang yang terkena sihir, orang yang menghantar sihir kepada senantiasa menghantar sihir pada seorang, bolehkah kita mendoakan pembalasan yang setimpal dengan doa ini ibadah. Doa ini ibadah. Jadi bolehkah tidak kalau kita doa seorang itu dengan kebaikan, dengan keburukan? Bagi orang yang doakan dengan nak doa juga, kalau kita nak doa juga dengan keburukan, kita doa supaya Allah Ta'ala itu beri hidayah pada orang tu lah. Itu. Kalau kita doakan keburukan, kalau orang itu jatuh dalam keburukan, dengan sebab doa kita, akan kita
musyarakah dalam kejahatan, orang panggil. Kita doakan orang tu dalam supaya orang tu kena seorang, tak kisahlah orang sihir ke apa ke, kita doakan dia dalam keburukan. Tiba-tiba Tuhan makbulkan doa kita dengan sebab orang zalim kita doa dia dalam keburukan, dia jatuh dalam keburukan, dan apa-apa perkara yang buruk berlaku pada dia itu, berlaku pada dia, keburukan, dia langgar syarak dengan sebab apa yang kita buat ke apa doa. Jadi itu setengah daripada musyarakah kita tu. Musyarakah tu maknanya ada saham kita pada keburukan yang orang tu lakukan. Sekiranya kita doa dia dalam keburukan, jatuh dia ke dalam keburukan, misalnya jatuh dia dalam maksiat dengan sebab doa buruk kita tu, jadi kita pun akan sama kena keburukan juga. Jadi biarlah begini saja. Apa-apa keburukan yang orang buat pada kita, kita doa supaya orang tu boleh rahmat, itu saja. Allah Ta'ala tunjuk, buka petunjuk pada dia, beri hidayah kepada dia, itu saja. Jangan sekali-kali doakan keburukan pada orang. Mungkin asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, Tuhan kata, boleh jadi apa yang kamu tak suka itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, apa yang kamu ingat benda itu tak baik, padahal benda itu baik bagi kamu. Macam COVID lah. COVID orang duk kata ni tak baik. Tapi dengan sebab COVID lah kita boleh duduk rumah, kita boleh jaga ibadah ahli rumah kita. Begitu. Ada kebaikan. Kita ingat benda tak baik, padahal takdir Allah Ta'ala itu semuanya baik belaka. Dan kita kena ingat bala yang Tuhan timbulkan pada kita sebab musabab bagi orang saja, melalui orang saja. Padahal Allah Ta'ala nak timpakan bala itu hak dia dah, hak Tuhan sendiri. Jangan kita tak tengok itu benda tu orang bawa. Cuma itu musabab saja. Jadi sebab itu kita kena sentiasa sangka baik dengan Allah Ta'ala, sangka baik dengan orang yang kita sangka dia buat sihir pada kita pun. Kita kena bersangka baik lah. Maaflah kalau benda itu benda betul, maafkan dia, doakan kepada kebaikan dia, buat baik dengan dia. Harapnya dia apa, dia insaf dengan Tuhan, buka pintu hati dia, insya-Allah. Bagaimana pula pelajar PhD yang kaji tentang sejarah sahabat dan kritik tentang sahabat sebagai tesis? Susah ni nak cakap berkait dengan pelajar PhD ni. Dia kaji benda yang cuma ada, benda yang dia dapat. Dari segi wakat sebenar, situasi sebenar dia tidak dapat. Orang pelajar PhD ni sebenarnya kalau dia kaji tentang sahabat, kemudian dikritik tentang sahabat, apa yang dia dapat itu atas apa yang orang yang tulis sama ada cenderung kepada kebaikan atau keburukan. Jadi apa yang dia ambil itu benda yang, kalau benda itu orang yang dia ambil bahan tu daripada orang yang sokong nakkan kepada kebaikan, dia akan nampak kebaikan. Apa yang orang dia ambil bahan tu daripada mereka yang cenderung pada keburukan, dia akan dapat keburukan lah. Hati kita ini dekat mana? Kalau hati kita ni cari salah orang, akan jumpa salah. Hati kita ni kalau kita cari kebaikan orang, kita akan jumpa kebaikan orang. Itu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Rasanya sampai itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.